ことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually nasabarkan bawa Mira round-round Brunei lagi macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk vlog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi, selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat blog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Salam ukhwah, apa khabar semua? Okey, untuk episod kali ini, aku dan Kai berpeluang untuk mengunjungi satu lagi mercu tanda di negara ini. Nak tahu di mana? Jom teruskan bersama kami. Meronda Bandar Seri Begawan cukup mendamaikan. Aku tidak perlu takut jika berjalan berseorangan dan aku yakin juga orang-orang sekelilingnya baik-baik dan tiada masalah-masalah sosial yang lain. Aku masih dapat duduk dengan tenteram sambil menghirup udara petang tanpa merasa cemas dan takut. Langkahku dan Kai diteruskan ke Brunei Waterfront. Pemandangan kampung air dari Brunei Waterfront cukup cantik. Rumah-rumah tersusun indah dan bot-bot penambang yang sibuk mengangkut penumpang ke hulu ke hilir adalah pemandangan yang tidak dapat kulihat di negara-negara lain. Brunei Waterfront dulunya dipanggil Jeti Dermaga Diraja. Pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, dermaga ini digunakan bagi keberangkatan baginda ke kota suci Mekah dan begitu juga dengan penduduk Brunei satu ketika dahulu. Selain daripada itu juga, ia digunakan bagi menyambut ketibaan ketua-ketua negara dari luar negeri. Okay Mira, for our first destination, we're at Dermaga Diraja Brunei dan dulu tempat ini adalah tempat yang terkenal pada satu ketika dahulu. And for Mira punya information, pembangunan yang pesat telah merubahkan dermaga ini ke arah yang lebih moden dan pelabuhan yang di sini pun telah dipindah ke satu tempat yang lebih strategik dan teratur. Oh, that's nice. Mira, ini namanya Mercu Dirgahayu 60. Oh, okay. May I know apakah simbolik mercu ini, Kai? Mercu ini dibina sempena keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang ke-60. Dulu Mira, tempat ini adalah bekas kawasan pos kawalan imigresen dan pelabuhan untuk orang Brunei ke Pulau Labuan. Wow, quite near. Benar. Mau jalan sana? Ya. Okay. Dibentuk dengan tulisan Jawi yang bermaksud 60, Mercu Dirgahayu 60 ini adalah simbol kenangan bersempena dengan hari keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang ke-60 tahun. Okey, Kai membawa aku seterusnya ke Royal Wharf yang terletak di Bandar Seri Begawan. Mira tahu tempat ini dulu ialah pos kawalan imigresen. Okay. And sekarang ini sudah dimodernkan dan terbinalah Brunei Energy Hub Dermaga Diraja. Okay, I want to go in. Okay. You wanna go? Let's go. Okay.
Energy Hub Dermaga Diraja Brunei atau Hub Tenaga Brunei adalah muzium interaktif yang mempamerkan mengenai minyak dan gas. Terletak berhadapan dengan kampung air, muzium yang dibiayai sepenuhnya oleh Brunei Shell Petroleum Brunei ini dibina bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan mengenai industri hasil negara Brunei iaitu minyak dan gas. Yang dapat aku rumuskan, bangunan ini cukup cantik dan apa yang penting lagi, aku dapat info-info yang menarik. Aku sudah tidak sabar untuk berkongsi pengalamanku ini dengan teman-teman dari negaraku sendiri. Sesuai dengan era yang serba moden, lokasi dan infrastruktur di kawasan Royal Wharf, Brunei Energy Hub dan Dermaga Diraja masing-masing melalui fasa revolusi. Dan hasilnya dapat dilihat sekarang dan ia menyerikan lagi pusat Bandar Seri Begawan. Ia berjaya menjadi tarikan para pelancong. Bangunan ini mengalami beberapa pengubahsuaian. Pada tahun 2006, bangunan ini telah diisytiharkan sebagai monumen bersejarah di bawah Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam 1967 dan dikawal oleh Lembaga Muzium. Kemudian ia telah diubah suai dan dikenali sebagai bangunan Galeri Seni Dermaga Diraja. Hujan gerimis yang mengundang tidak melunturkan semangat aku dan Kai untuk terus mengeksplorasi bumi bertuah ini. Kaki melangkah seterusnya menuju Lapau Lama. Lapau Lama ini sudah tidak digunakan lagi, malahan ia menjadi sebahagian bangunan yang menyimpan koleksi-koleksi sejarah yang sebelum ini. Lapau lama ini sudah tidak digunakan lagi, malahan ia menjadi sebahagian bangunan untuk menyimpan koleksi sejarah-sejarah. Ia digantikan dengan lapau yang sedia ada masa kini yang lebih luas, teratur dan mampu menampung kapasiti yang banyak. Terletak di ibu negara Bandar Seri Begawan, Lapau merupakan tempat berlangsungnya majlis beristiadat atau majlis kenegaraan. Lapau mencatat sejarah apabila ia digunakan bagi majlis perpuspaan bagi ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah pada 1 Ogos 1968. Lapau juga menjadi saksi bagi beberapa majlis beristiadat seperti istiadat mengadap dan istiadat mengurniakan bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan. Sebelum terbinanya bangunan lapau ini, terdapat sebuah bangunan lapau yang lama yang digunakan semasa pemerintahan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin.
Oleh kerana lapau lama tidak dapat lagi menampung keperluan bagi majlis-majlis beradat istiadat, satu cadangan bagi membina lapau baharu ialah diusulkan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Sehingga kini majlis istiadat seperti istiadat mengurniakan gelaran, istiadat membuka gendang jaga-jaga dan istiadat membuka naubat masih dijalankan di lapau. Bersebelahan dengan lapau ialah bangunan yang juga mempunyai sejarah iaitu Dewan Majlis. Namun demikian, Dewan Majlis yang baharu telah dibina bagi menggantikan Dewan Majlis yang lama. Finally here, I've never seen this place before. Yum. Okay Mira, inilah lapau yang Kai cakap tadi, lapau baru. Dan di sinilah berlangsungnya majlis beristiadat dan majlis kenegaraan. Lapau ini terletak di ibu negara Bandar Seri Begawan. Di bandar. I'm curious. Can we go in and check things out? Okay, of course we can. Let's go. Let's go. Sebelum senja menyusul tiba, Kai sempat membawaku melihat tugu jam. Mira, inilah namanya tugu jam. Oh, okay. I have to ask you a question. Kenapa tugu jam ini diletakkan di sini, Kai? Tugu jam ini ia adalah satu sejarah di antara dua negara iaitu Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Tugu jam ini yang merupakan ataupun melambangkan satu tali persaudaraan di antara semasa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin dan yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman. Oh, so ini adalah khazanah peninggalan dan ia menjadi tempat ataupun lambang sehingga sekarang. Benar tu Mira, Tugu jam ini yang melambangkan keakraban, persaudaraan ataupun friendliness antara dua negeri. And Tunku Abdul Rahman diberikan mandat untuk merasmikan Tugu jam ini. Oh, okay. Tugu yang telah berusia lebih 60 tahun ini masih berdiri teguh, seperti teguhnya juga persahabatan di antara Brunei dan Malaysia sehingga kini. Aku akhiri penceritaanku pada hari ini dan yang pasti, aku belum habis meneroka negara Brunei nan permai ini.
Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Khairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsilah, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, Regatta serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan mercu tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang bersejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Khairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Suria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Khairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Duagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.